mengelakkan risiko suspek lepas bebas untuk melakukan tindakan-tindakan keganasan yang boleh mengancam keselamatan negara dan nyawa rakyat. Yang Berhormat Pak Guh. Ya. Terima kasih. Bercakap tentang jenayah kekerasan dan keganasan, apakah yang menyebabkan Yang Berhormat ketika menjadi Menteri Dalam Negeri mengarahkan seorang exco kerajaan daripada DAP, ketika itu Gabungan Parti Pakatan Harapan, dan seorang adun DAP? Adakah Yang Berhormat pada masa itu yakin dan ada bukti yang mencukupi bahawa mereka terlibat dalam keganasan ataupun jenayah yang boleh mengancam negara? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya baru menunggu soalan itu. Kerana bukan apa, kerana waktu itu saya di sebelah sana. Menteri Dalam Negeri Pakatan Harapan. Yang Berhormat Abang Mat saya panggil pun ada di sini. Dan tindakan-tindakan yang telah pun diambil bagaimana yang biasa adalah ikut prosedur, dan laporan itu telah diteliti halus oleh pihak polis. Dan sebagai menteri yang bertanggungjawab, saya mesti percaya dan yakin kepada pihak polis. Pasal saya bukan penyiasat. Tapi yang saya dah sebutkan untuk sebelum itu, Shah Alam, waktu saya mengambil tindakan tu tidak ada keputusan daripada, katalah contoh jemaah menteri yang dipimpin oleh Langkawi untuk mengatakan batal semula ke ataupun jangan mengambil langkah sebegitu ke. Ya, saya tertakluk pada arahan kabinet walaupun kuasanya terletak di bawah Menteri Dalam Negeri. Di waktu tak ada. Malahan waktu itu tak ada juga satu keputusan mengatakan kita batalkan SOSMA. I still remember. Bukanlah lama sangat, 2018, 2019 sampai ke 2020. Jadi atas dasar itu, saya percaya waktu saya berada di situ, pihak PX pun kata mungkin perlu ada SOSMA. Because there's no specific decision. Asal apa dia dalam kabinet? No specific. Kawan saya di sini. Saya rasa kita lagi Pak Guh ada selective amnesia. Pasal memang kita telah ada perbahasan dalam kabinet. Sehingga kita bawa Ayub Khan datang untuk nak jelaskan, dan kita telah berhujah dengan dia, dan kita minta supaya ianya dikaji kembali, review. I think jangan nak menipu dalam dewan ni lah. Saya kaji. Kalau nak cerita sepenuhnya. Tak ada. Jangan itu cerita maksud sebahagian. saya ingat memang kaji. Tapi tidak ada keputusan muktamad yang dibuat oleh kerajaan dalam proses dah, dalam proses kaji kenapa? Kalau kita tak setuju, kenapa nak kaji? Come on lah. Kita memang apa bukti saya nak menuntut? Apa bukti yang menunjukkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri dari DAP dan exco DAP terlibat dalam keganasan? Tidak ada bukti. Mana ada bukti? Sehingga hari ini tidak ada bukti. Tak apa, waktu tindakan dan keputusan dibuat. Kenapa mengkhianati kami dan menyebabkan adun-adun kami ditahan di bawah SOSMA? Bagi penjelasan. Yang jangan cakap keras. Saya tak keras dengan itu. You betrayed us. No, we don't betray you. Tapi maksud saya tadi, Tuan Ketua, segala apa yang telah dibuat oleh pihak berkuasa polis adalah berdasarkan pada siasatan yang mereka telah buat. Saya tak boleh kata pada Ketua Polis Negara, ni kau bohong ataupun tak betul. Yang Berhormat, tidak ada bukti sehingga hari ini, Yang Berhormat. Tidak ada bukti menunjukkan mereka terlibat dalam keganasan. Kalau tak ada bukti, dan lepas itu dah sahnya tak ada bukti, maka pihak berkuasa lah boleh buat keputusan. Mana boleh menyalahkan pihak lain, Yang Berhormat? Boleh, bukan tak boleh. You were our Home Minister, Yang Berhormat. Why did you not stand up for us? Yang Berhormat, you were in the same coalition. Yang Berhormat, maaf, kita tak nak gaduh. No, Pak Guh buat ini semua supaya you campaign with us. You campaign. Dewan, please. Saya belum habis lagi, Tuan Ketua. Saya memberi laluan kepada Yang Berhormat Pak Guh juga. Saya nak cuma nak habiskan, tapi saya nak layan tu pasal ni sahabat saya dulu. Dan saya nak jelaskan, saya ambil tindakan berdasarkan undang-undang dan tanggungjawab saya yang telah diamanahkan oleh kabinet. And I was with you then. Don't forget. Sebagai kawan pun I'm still with you, but soal prinsipnya tanggungjawab yang telah pun saya laksanakan, itulah tanggungjawab yang telah pun diputuskan oleh kabinet.
Dan saya tahu sampai sekarang ini tidak ada keputusan kabinet mengata mesti kita ambil tingkat. You have 22 months untuk do what you can do. But there was at the end of the 22 months. But you betrayed us, Yang Berhormat. Yang Berhormat mengkhianati kami. Dan kita Yang Berhormat terlibat dalam Sheraton move. Yang Berhormat. Yang berhormat yang tidak diberi Dr. laluan saya- jangan berhormat. Minta masa sikit, Silakan. masa sikit untuk nak habiskan ucapan saya. Terima kasih. Yang Berhormat, Shah Alam 3-4 minit. Yang Berhormat 4 minit. Bacuk juga. Terima kasih Tuan Dipertua. Tan Sri Speaker. Tuan Itu Pertua mohon bacuk sikit. Maaf. Ya. Berhubung dengan usul ini, memang saya berdiri untuk menolaknya. Saya kesian dengan Padang Rengas tadi kerana dia tak nak beri saya ruang untuk mencelah, kerana dia pun tahu dia tak boleh pertahankan hujah dia. Hujah dia mengatakan bahawa SOSMA ini mengambil kira tentang mangsa. Implikasinya ialah CPC tak ambil kira tentang mangsa. Ya, that is what you're implying. Dan saya rasa itu merupakan satu hujah yang tak boleh diterima, kerana memang CPC telah digubal dengan tujuan untuk bertindak adil, di mana hak semua pihak diambil kira, termasuk juga soal mangsa. Mangsa dibela oleh pihak pendakwa raya, dan untuk nak membela pihak yang tertuduh kerana dia juga berhak untuk dibela, maka prosedur dan proses perundangan telah ditentukan untuk menentukan bahawa ianya adil dan semua dapat pembelaan seperti mana yang sepatutnya. Ya, nombor dua, dia juga membuat satu disclaimer. Dia kata dia tak setuju kalau ada berlakunya keganasan, ada yang ditahan tu diseksa dan sebagainya. Tu saya tak setuju. By making that disclaimer, dengan mengatakan, mengeluarkan kenyataan itu, dia mengaku bahawa di bawah SOSMA, penderaan, penyeksaan, pengakuan yang dipaksa boleh dilakukan. Ya, the disclaimer itself merupakan satu pengakuan bahawa undang-undang itu tidak adil dan memberi ruang yang begitu besar kepada pihak polis untuk menahan dan mendera orang yang ditahan. Ya, dan saya nak beritahu semua, just because kalau kita tak setuju dengan penyeksaan, penderaan dan sebagainya, dan kita kata kita tak setuju, ia tak lepaskan kamu daripada tanggungjawab untuk menentukan bahawa undang-undang yang diluluskan di dalam Dewan ini adalah undang-undang yang adil. Shah Alam. Saya nak beritahu bahawa Shah Alam, kena tambah 2 minit lagi. bersyarah macam mana pun, manusia ni dia boleh berubah. Hari ni cakap ni, cakap lain. Dulu masa bahas SOSMA, saya tak ahli parlimen waktu itu. Shah Alam ahli parlimen. Sampai 3 pagi, pas menentang habis-habisan SOSMA dengan ayat Quran dan dengan hadisnya. Sekarang boleh sokong. Jadi benda manusia berubah ni jangan ambil heran lah Shah Alam. Ya, betul, Kota Raja. Itu poin sebenarnya yang saya nak sebut. Ramai daripada ahli-ahli parlimen yang daripada PAS dulu. Saya pun dulu daripada PAS. Kita berhujah sampai 3 pagi, Tan Sri Speaker, membantah SOSMA kerana ianya zalim. Ianya merupakan satu undang-undang yang mengambil kira ataupun menganggap orang yang ditahan itu adalah bersalah. Dan segala yang telah ditentukan oleh CPC dilanggar. Bukan sekadar prosedur dari segi penahanan. Dia punya akta keterangan. Ya, ini daripada SOSMA punya undang-undang. Dia kata ketidakselarasan dengan akta keterangan 1950. Bahagian ini hendaklah berkuat kuasa walau apapun. Apa-apa ketidakselarasan dengan akta keterangan 1950. Maknanya, apa-apa keterangan, apa-apa bukti yang dalam mahkamah yang biasa akan ditolak, tapi di bawah SOSMA, hakim terpaksa terima. Ini merupakan satu kezaliman. Saya nak tanya, bagaimana ahli-ahli parlimen PAS boleh sokong undang-undang yang zalim yang seperti ini? Bobo yang betul dia jawab. Ini merupakan Bobo yang betul, saya jawab lepas ni dan yang tak boleh diterima. Dulu jadi PAS, Dan berubah kalau- jadi Dan Parti kalau Amanah. tuan-tuan menyokong undang-undang ini, tuan-tuan bersekongkol dengan golongan yang zalim. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu condong kepada orang yang zalim. Kamu akan disambar oleh api neraka. Saya nak beri peringatan itu. Saya harap bahawa tuan-tuan dan puan-puan memahami implikasi undang-undang ini yang zalim dan yang menindas rakyat. Bukan sekadar ahli politik, ya.
Saya tahu menteri kata jangan risau ahli politik. No, this is not about ahli politik saja. Last point. This is not just about ahli politik. Semua orang. We must give them justice dalam pembelaan. Baik, terima kasih. Saya tolak